Isu penyelewengan pemberian wang zakat di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Syahmir Husni bin Nasib, Nur Azimi bin Kalana, Chai Yiyang, Nur Zaharini binti Matsaini dan Norilin Rodi. Kita teruskan dengan pengenalan tentang zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang mewajibkan seseorang yang beragama Islam mengeluarkan sebahagian daripada hartanya kepada orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Zakat mempunyai banyak hikmah seperti membersihkan jiwa dan dapat membantu golongan yang tidak berkemampuan. Namun, masih terdapat lagi isu tentang penyelewengan wang zakat berlaku di Malaysia sehingga kini. Mulakan dengan membentang objektif kajian tugasan perkumpulan ini. Kajian pertama iaitu mengkaji pendapat masyarakat tentang punca penyelewengan wang zakat di institusi zakat Malaysia dan mengenal pasti punca utama penyelewengan zakat ini berlaku. Lepas tu juga menilai pelaksanaan dasar pengagihan zakat di Malaysia dengan betul dan cekap. Jadi kita baru dapat meningkatkan pengurusan dan pengagihan zakat iaitu dengan mewujudkan pusat zakat yang bersepadu dan dikawal dengan sistem teknologi yang canggih. Objektif kajian kedua iaitu kerana penyelewengan wang zakat yang berlaku telah menyebabkan golongan asnaf tercicir daripada mendapat bantuan zakat. Jadi objektif kajian ini adalah mengkaji tentang isu pemberian zakat secara adil dan telus oleh institusi zakat di Malaysia dan juga mengkaji ketulusan dan keadilan institusi zakat dalam pemberian wang zakat tanpa ada penyelewengan wang zakat. Dan objektif terakhir yang ketiga adalah mengkaji tentang kesan penyelewengan wang zakat terhadap masyarakat dan negara. Okey, masyarakat akan mengetahui kesan penyelewengan wang zakat terhadap masyarakat dan negara sama ada ia memberi kesan yang positif atau negatif. Selamat siapa saya Norin Rodi akan membentangkan bagian saya yaitu tinjauan literatur. Melalui platform tersebut saya telah mendapati beberapa isu berkenaan dengan penyelewengan wang. Yang pertama, wang zakat diseleweng untuk kegunaan pribadi dan juga digunakan untuk merasuah pihak-pihak yang tertentu. Isu-isu tersebut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi zakat, dan di samping itu arah dan tujuan penggunaan zakat telah disalahgunakan. Kesimpulannya, beberapa langkah perlu diorak bagi menangani perkara sedemikian daripada berlaku di masa hadapan. Saya akan menerangkan kajian lepas dan metodologi untuk kumpulan kami. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, 35 orang responden telah menjawab soal selidik melalui Google Form berkaitan kepercayaan mereka terhadap pemberian wang zakat. Berikut adalah graf yang menunjukkan bilangan responden mengikut kategori mereka. Majoriti daripada responden telah menyatakan bahawa mereka kurang percaya akan pemberian wang zakat kepada golongan yang memerlukan. Ini disebabkan mereka yang membayar zakat tidak berapa didedahkan di mana wang itu akan digunakan. Informasi yang tepat adalah penting kerana mereka ingin mengetahui adakah wang zakat yang dibayar digunakan dengan sebaiknya. Surah At-Taubah ayat 60 telah menjelaskan golongan-golongan yang akan menerima wang zakat yang telah ditetapkan oleh syarak. Sesungguhnya, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yakni mualaf, untuk yakni memerdekakan hamba sahaya, untuk yakni membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajipan dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Golongan-golongan tersebut adalah golongan fakir, golongan miskin, golongan amil, golongan mualaf, golongan rikab, golongan gahrimin, golongan fisabilillah, golongan ibnu sabil. Metodologi. Untuk kajian ini, kami telah menggunakan 3 cara untuk memperoleh informasi, iaitu
kepustakaan, laman sesawang dan soal selidik. Kepustakaan, kami telah menggunakan beberapa majalah yang berkaitan dengan kes penyelewengan wang zakat. Antara kes yang berkaitan yang kami dapat adalah tuntutan zakat, pengerusi pertubuhan asrama anak yatim di Reman dan penyelewengan wang zakat. 5 pegawai ZPP ditempatkan di MAINTP. Laman sesawang. Internet adalah sumber maklumat utama kami disebabkan kebanyakan maklumat yang kami guna adalah daripadanya. Antara maklumat yang kami ambil adalah 8 golongan yang menerima zakat. Soal selidik. Kumpulan kami telah menyediakan soal selidik dalam bentuk Google Form dan kemudian mengakhirkannya di media komunikasi seperti WhatsApp. Kami telah mendapat 35 orang responden dari pelbagai tingkat umur untuk menjawab soal selidik kami. Seterusnya, kita teruskan pada bahagian dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama ialah untuk mengkaji pendapat masyarakat tentang punca penyelewengan pemberian wang zakat di institusi zakat. Dalam kajian ini, metodologi kajian yang digunakan ialah kaedah soal selidik. Seramai 35 responden telah memberikan kerjasama dalam menjawab soal selidik ini. Sebanyak 63% responden adalah dari kalangan umur 21 hingga 30 tahun dan responden terdiri dari kalangan pekerja awam, swasta dan pelajar. 80% responden bukan penerima zakat dan 20% responden merupakan penerima zakat. Seterusnya, majoriti responden bersetuju bahawa punca penyelewengan wang zakat masih lagi berlaku adalah disebabkan pekerja atau pegawai di institusi zakat tidak menjalankan tugas dengan amanah, iaitu sebanyak 45.7% responden. 40% responden menyatakan puncanya ialah penyerahan wang zakat tidak diberikan kepada golongan yang lebih memerlukan. Yang kedua yaitu isu pemberian zakat secara adil dan tulus oleh institusi zakat di Malaysia. Pemberian zakat ini perlu diperhalus dan diberi penerangan yang lebih spesifik mengenai penerima yang layak menerima wang zakat ini bagi mengelakkan kesalahpahaman. Institusi zakat bukan Malaysia memberikan zakat mengikut perundangan yang ditetapkan oleh Majlis Negeri Islam di setiap negeri dan utama bertanggung jawab untuk mengurus aktiviti zakat yang diperuntukkan oleh perundangan dalam pelembagaan persekutuan. Pengurusan zakat adalah kurang baik dan kurangnya kepekaan dalam keperluan golongan asnaf. Menurut Abdul Rahim 2007, dana zakat dalam beberapa negeri masih berpakir yaitu melebihi 25% di beberapa negeri yaitu Sarawak, Pahang dan juga wilayah persekutuan. Selain daripada itu, penagihan zakat adalah tidak menurut kepada semua golongan asnaf yang terdapat di mana asnaf fisabilillah mendapat jumlah yang lebih besar selain fakir miskin. Menurut Imam Syafi'i, fakir miskin, amil gharim dan ibn sabil merupakan 5 kumpulan yang diberikan keutamaan karena asnaf fisabilillah bukan golongan yang menjadi keutamaan untuk menerima zakat dalam jumlah yang besar. Oleh itu, guna membaikan perlu dijalankan kerana zakat ini menjadi penyimpang dalam beberapa aspek, antaranya ialah pembangunan. Yang saya akan membentangkan mengenai cara pengagihan zakat supaya adil. Pertama, pengagihan melalui 8 golongan yang layak menerima. Kedua, cara ini dianggap lebih adil oleh pihak institusi zakat. Cara pengagihan seterusnya juga mengenal pasti aduan-aduan berkenaan pembahagian zakat. Dan paparan melalui pelbagai platform dapat memperluaskan lagi capaian maklumat kepada semua pelanggan. Cara pengagihan seterusnya, kebolehan dan kecekapan dalam menguruskan sistem dalam zakat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat. Yang kesatu, pemilihan staf yang berintegriti. Ya, kerana mengenai perspektif dari segi akhlak dan sasiah juga perlu diambil berat. Dan beberapa inisiatif seperti teori kerangka pembahagian zakat melalui institusi zakat. Pembahagian zakat juga diperluaskan dengan menjalankan aktiviti lain. Pertama, kerjasama bersama dengan agensi atau badan-badan luar bagi membantu mereka yang memerlukan. Dapat membantu golongan asnaf dengan meluas dan tidak terbatas melalui satu bidang sahaja. Bantuan lain dan skim khidmat juga akan diberikan kepada mereka dan akhirnya usaha ini dapat membantu mereka yang kurang berkemampuan. Pengagihan zakat dapat dijalankan dengan lebih berkesan, iaitu pengagihan zakat dapat dijalankan dengan lebih kesan. Cara yang dijalankan dapat membantu menyeimbangkan pembahagian
dengan lebih adil dan telus. Oleh itu, peranan daripada institusi zakat amatlah bermakna dalam mengenangi isu berkenaan dengan pengagahan zakat bagi memastikan semua golongan mendapat hak yang sama. Kesan penyelewengan zakat terhadap masyarakat dan negara. Kesan yang pertama adalah kepercayaan dan keyakinan para pembayar zakat merosot. Hal ini terjadi disebabkan adanya isu-isu yang berkaitan dengan kes penyelewengan zakat. Memberi kesan terhadap jumlah pembayar zakat, iaitu jumlah pembayar zakat akan menurun. Cara atasi masalah ini ialah dengan agihan wang zakat haruslah dilakukan dengan jelas dan diyakini. Kesan penyelewengan zakat yang kedua adalah menyukarkan usaha membasmi kemiskinan. Membasmi kemiskinan dalam kalangan masyarakat Islam merupakan tujuan utama zakat. Kesan pertama ialah mengganggu dalam sistem keselamatan sosial Islam. Kesan yang kedua adalah memberi kesan buruk terhadap projek-projek yang dibiayai menggunakan dana wang zakat. Jadi, cara atasi masalah ini ialah dengan menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas terhadap mereka yang melakukan jenayah penyelewengan zakat. Kesimpulan, kami telah memperolehi sedikit sebanyak ilmu berkaitan dengan isu-isu semasa dalam institusi zakat, terutamanya berkaitan dengan isu penyelewengan wang zakat. Kami juga bersependapat bahawa undang-undang yang lebih tegas haruslah dikenakan kepada mereka yang melakukan jenayah penyelewengan wang zakat agar ekonomi umat Islam di negara terjamin. Akhir sekali, iktibar yang boleh diambil daripada hasil kajian kami ini ialah kita hendaklah amanah dalam menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan kepercayaan kepada kita.